Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bisyafatin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abina ummatina wa mahawa anbiya wal awliya wa syuhada wa salihin wa ila syairin malaikatin muqarrabin wal ghaib walidin dan ibu bapa kita, isteri, suami, anak-anak kita, semua kaum kerabat, abang-abang, kakak-kakak, adik-beradik kita, semua jiran-jiran kita, muslimin, muslimat, mukminat, mukminat yang hidup maupun telah pergi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Khusus kepada pengasas tempat ini, Zawiyah atau ayah Allahyarham Haji Dr. Haji Asyad bin Haji Taib, ibu isterinya arwah Mak Safaziah, keturunan-keturunannya semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa fahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa saharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka sallam. Alhamdulillah. Nur jadi sifatullah, sifat menjadi kalam Allah. Terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah, iman, Islam, ihsan. Dan Allah menganugerahi kita rahmat di sisinya, iaitu kita sebelum ini belum lagi disebut hidup, lalu kurniaan dan rahmat Allah ingin ia dikenali lagi, maka dia menjadikan kita ini untuk dia menceritakan dia cerita dia, kisah-kisah dia. Alhamdulillah, kita faham, kita duduk di situ, kita faham, maka kita benar-benar mengesakan Allah Subhanahu wa taala tanpa kita merasakan kita yang mengesakan Allah. Kerana kita tahu kehidupan seluruhnya, dalam kehidupan itu ada dipanggil tadi hayyun, alimun, ada kepandaian, ada kehendak, ada kuasa, ada pendengaran, penglihatan. Itu semua menunjukkan di dalam merangkumi hidup itu tadi. Maka dialah, bila kita meyakini, kita mengimani bahawa hidup ini adalah cerita Allah, maka semua sifat-sifat yang 7 tadi diulang-ulang itu, kita yakini itu semua hak dia, ilmu dia, kehendak dia, pendengaran dia. Kita mendengar dengan pendengaran dia, bukan kita mendengar dengan pendengaran kita lagi dah. Kita melihat bukan lagi dengan penglihatan kita, tetapi kita melihat dialah. Dengan dialah kita melihat. Tapi kalau kita tidak mempelajari ilmu kenal diri, kenal Allah, kita berlalu begitu. Kita ingat kita yang melihat. Maka itu penglihatan kita akan menjadi batil. Penglihatan kita tidak mengesakan Allah. Sebab kita melihat dengan penglihatan, kita rasa penglihatan kita. Maka penglihatan yang kita rasa penglihatan kita itu bertukar menjadi walal talbisul haqqa bil batil.
bertukar daripada hak menjadi batil, kita campur adukkan. Tak boleh. Bila campur adukkan, maka kita was-was, maka sesuatu segala yang Allah nyatakan, wa huwa bikulli syai'in qadir, semua sekali dengan kuasa Allah, kita tidak melihat dengan kuasa Allah, kuasa penglihatan Allah, maka kita akan nampak, kalau sekiranya makanan nasi lemak, kita nampak nasi lemak. Kita tidak nampak di sebalik itu tadi. Sebab kita menggunakan penglihatan hawa nafsu, penglihatan kita rasa kita melihat. Ini suatu yang perlu kita telisik. Kalau kita biarkan lama-lama, maka hidup kita berada di dalam kesyirikan yang khafi, yang sangat halus. Semalam ustaz ada cerita, guru dia beritahu syirik halus ke, syirik yang kasar ke, menyembah patung ke, tetap juga syirik, tetap juga menduakan tu, tetap syirik, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa lain boleh diampunkan. Ni dosa memang tak boleh. Memang kita akan ke neraka jahanam, diazab lah. Barang siapa, bukan tunggu azab kat sana. Di sini lagi dah kita akan merasa azab sekiranya kita merasakan sesuatu tu yang kita nampak itu sesuatu. Sedangkan Allah nyatakan sesuatu tu untuk kita tahu siapa yang menyatakan. Jadi para rasul, para nabi, waliullah, sahabat nabi, semuanya mengamaliakan gitu. Sampai ke kita tenggelam, ilmu ni ditarik. Pasal tanda kiamat kan. Tanda kiamat tu banyak orang dah rasakan kiamat, rasakan azab. Tu tanda kiamat. Bercampur baur. Benda-benda yang azab tu dia tak sedar. Manusia dah jadi zombie, dah sifat munafik, lebih teruk daripada binatang, lalai. Maka mereka selamba je. Mereka seolah-olah rasa tak ada bersalah. Ini macam mana kita dengar semalam cerita dekat Siam, kat Thailand. Manusia tu dia tembak budak-budak kecil 23 orang dengan senapang. Selamba je. Pasal kena makan benda-benda yang tak elok, lama-lama bersifat tak ada kemanusiaan. Tu tadi. Jadi kita lihat manusia banyak dah jadi begitu. Jadi cara nak menyelesaikan, kembali balik ke ilmu tauhid, ilmu mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita balikkan balik kehidupan kita ni adalah bukan kehidupan kita, tapi kehidupan nak menceritakan tentang diri zat Allah Subhanahu Wa Taala, cerita dia. Jadi bila kita tahu di situ, maka tidak akan berbuat kerosakan diri kita, dan sekalian yang kita duduk di sekeliling kita tidak akan rosak. Sebab sifat-sifat orang yang dah kenal diri, kenal Allah, jiwanya suci. Jiwa maknanya bukan dengan manusia saja, bukan dengan apa makhluk pun, dengan tanah, dengan apa saja pun dia akan berakhlak baik. Itu keberuntungan kita mempelajari ilmu, mengenal diri, mengenal Allah. Semalam kemarin dah dibagi tahu betapa pentingnya ilmu ni. Sekiranya kita tidak memilikinya, maka lebih banyak akan jadi kerosakan ke depan kita ni. Kerosakan demi kerosakan akan berlaku. Kita lihat manusia-manusia yang tidak mendapati ilmu pelajaran, ilmu mengenal diri, mengenal Allah ini, hidup dia dipenuhi dengan azab, tapi dia tak sedar. Dia punya perangai lebih teruk daripada kebinatangan. Tetapi dia rasa selamba sebab dah berpuluh tahun. Dah bertahun-tahun dia dah amaliahkan gitu. Jadi dia tak rasa ada kesalahan. Dia ngangkat barang, dia berjalan, dia rasa dia je. Dia tak fikir itu semua adalah kudrat, kehendak Allah, ilmu Allah. Dia menggunakan penglihatan, pendengaran Allah. Tapi dia tak rasakan dia menggunakannya tu. Dia rasa dia yang ada kuasa. Padahal kuasa Allah bagi, dia rasa dia ada kuasa. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyayangi kita, Allah merahmati kita. Bukan kita ni hebat, tapi Allah rahmat kita, Allah sayang kita. Allah permudahkan jalan kita, kita nakkan kepada Allah, Allah mudahkan kepada kita. Bukan ni amalan kita hebat, tak ada. Tapi Allah bersihkan kita daripada kesyirikan. Daripada manusia-manusia sekarang yang berada dalam kekotoran. Tidak dalam kesucian. Asalnya daripada kesucian.
Daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesucian nur, tetapi kita tutup kesucian tu dengan benda-benda batil. Mana kita campur adukkan. Tak boleh. Jadi ubahlah diri kita ini sebelum datang masanya nanti yang kita tidak mampu nak mengubahnya. Allah sayang kepada kita, cinta kepada kita. Dia nak bagi peluang kepada kita. Bermacam-macam cara Allah menunjukkan amsal linnas, perumpamaan kepada kita. Dia beri kita bermacam-macam nikmat. Tetapi kita bila tak belajar kenal diri, kenal Allah, kita rasakan daripada sehari tak cukup, besok tak cukup, besok tak cukup. Wa na'udzubillah, kita minta perlindungan daripada Allah, jangan sampai kita bersifat begitu. Kita nak bersifat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti para nabi-nabi, para wali Allah, orang arifin billah, mereka daripada sehari ke sehari bertambah rasakan kasih sayang Allah tu bertambah. Dan dia memikirkan bagaimana aku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia selalu memikirkan macam mana aku nak rasakan aku sentiasa bahagia, bersyukur kepada Allah daripada sehari ke sehari. Dia rasakan gitu. Sebab Allah ini hari 5 nikmat dia bagi, besok contohnya 6. Besok lagi 7. Kita kena rasakan gitu. Baru kita berkehidupan dengan Allah bahagia. Kita tak ada berbalah-balah. Tak ada jadalah dengan Allah lagi dah. Sebab kita berhenti talak 3 untuk supaya kita tidak lagi memprotes apa saja ke depan kita. Itu syarat-syarat dia perlu kita tanamkan dalam diri kita. Dan kita suka ke depan kita bersangkaan baik dengan Allah. Apa pun ke depan kita Allah tentukan, kita bersedia redha, sebab itu yang paling terbaik, yang Allah yang tahu menyusun hidup kita. Bukan kehidupan ni kita nyusun. Itu ada keakuan diri. Maka kalau tak ada keakuan diri, kita tahu yang nyusun hidup kita adalah Allah. Yang menyebabkan kita dalam kehidupan ni adalah kita risau ke depan kita macam seolah-olah besok aku nak makan apa. Padahal Allah tak suruh kita fikir tu semua. Allah suruh fikir kita selalu fanakan diri, selalu ingat dia je. Redha ya dengan dia. Sebab itu semua makanan kita, minuman kita semuanya selama hari ini, kebelakangan ataupun ke depan, bila-bila pun semua Allah yang susun. Kita risau-risau sebab apa? Datang bisikkan was-was. Sebab apa? Sebab mengaku ada keakuan diri. Datanglah was-was. Dia bisik kita, besok kau nak makan macam mana ni, besok ni engkau tak ada duit ni hari ni, besok nak makan apa anak kau, besok lagi. Dia risaukan kita. Dia risaukan kita ke depan kita seolah-olah kita tak ada Allah. Dia buat kita lupa pada Allah. Bisikan-bisikan tu tadi. Sebabnya punca datang bisikan tu sebab hawa nafsu, keakuan diri kita ada. Padahal ada orang lebih susah lagi, tak juga makan. Allah bagi makan juga. Cuba kita perhatikan daripada dulu sampai sekarang, ada kita pernah tak makan? Kebuluran? Tak ada. Malah melempar-lempar ruah makanan rezeki kita. Jadi kita kena minta jadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur kepada Allah. Seperti mana Nabi Sulaiman AS dan para rasul, para nabi, wali Allah, dia sentiasa hidup dia bahagia. Apa pun yang dah ada pada dia, dia cukup bahagia. Dia tak memikirkan lagi apa lagi yang Allah nak bagi pada aku. Dia tak fikir. Itu pikiran begitu adalah pikiran yang merosakkan diri kita. Kita memikirkan sekarang ni bagaimana aku nak mensyukuri nikmat Allah atas banyaknya nikmat Allah bagi. Itu orang yang paling Allah Ta'ala sayangi. Dia tak ada komen. Kalau kita ke depan kita ni bila tak belajar kenal diri kita Allah, apa yang perlu aku nak cari lagi? Apa perlu aku nak kumpulkan untuk bekalan? Kita memikirkan bekalan. Sedangkan orang-orang yang para rasul, para nabi, dia tak mengumpulkan bekalan. Dia mengumpulkan tadi kehidupan dia dengan Allah. Dia memikirkan setiap detik dia rasakan kebersamaan dengan Allah. Dia sentiasa berakhlak dengan Allah. Hingga tak ada keakuan diri. Apa tu akhlak tak ada keakuan? Setiap dia nak mengangkat tu, dia rasakan Allah yang mengangkat. Allah yang suapkan. Allah yang bagi aku berjalan kaki ni. Syukur nikmat aku ya Allah. Dia bersyukur, terima kasih kepada Allah je. Bernapas ya Allah, aku boleh menapas dengan sehat ya Allah. Syukur. Dia hargai betul-betul yang dah ada pada diri dia. Dia tak memikirkan benda yang tak ada. Itu semua akan merosak sebenarnya. Jadi inilah kehidupan ni, kita perlu ada satu macam skill. Skill tu tak lain, Allah dah ajar pada Rasulullah SAW.
Allah Ta'ala dah ajarkan kepada para sahabat-sahabat, pada wali-wali Allah. Turun sampai kepada orang yang betul-betul nakkan kepada Allah. Maka dia akan, Allah Ta'ala ajarkan di sisi Allah bagaimana akhlak-akhlak untuk kita kebersamaan setiap detik dan saat bersama dengan Allah. Dia tak mahu berhidupan dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu manusia-manusia yang mana Allah Ta'ala telah pilih di dunia ini. Dan kita seharusnya sampai bila kita nak membiarkan diri kita ini tanpa berakhlak betul-betul dengan Allah. Jadi inilah jalan dia. Untuk kita nak kembali ke rahmatullah, kita perlukan kehidupan kita ini rasakan rahmat Allah. Sebelum kita nanti kita rasa kita nak pergi ke rahmatullah, pastikan di dunia kita berada di dalam rahmatullah. Apa dia rahmatullah? Kita rasakan bahagia hidup gini, tak ada siapa boleh bagi kita hidup. Jadi hidup ni sendiri adalah rahmatul. Hargai hidup itu tadi sebab rahmatullah. Maka kita akan bersyukur apa aja yang ada pada kita. Sebab kita dah mensyukuri rahmat kita hidup sehat macam ni pun, apa pun kondisi kita sihat atau tak sihat pun, kita tetap rahmat Allah kita hidup. Jangan sampai aku tak merasai hidup, kerana merasai hidup tu adalah dia yang maha hidup. Jadi hidup tu tadi bukan kita, hidup tu adalah dia mengesakan diri dia. Jadi hidup tu nak rasa. Rasa tu adalah rahsiaku. Jadi bila kita merasakan tu tadi hidup ini dia, maka kita dapat rahsia sirullah. Dan bila dapat rasa sirullah, maka kita daripada sifatnya sirullah akan lebur, tak ada. Yang ada hanya zatullah. Di situlah puncak segala ilmu tauhid, di situ puncaknya. Duduk tenggelam di dalam sirullah. Dipanggil oleh Syekh Abdul Qadir ni, disebut tadi sir min kulli sir. Rahsia di sebalik rahsia. Sebab rasa tu pun sendiri, kita makan sesuatu, rasa pun tak dapat ceritakan, tapi di dalam rasa tu adalah sir. Ada roh yang lebih halus daripada roh, yang dipanggil urusan sirullah ni, khalifatullah. Allah yang menguruskan. Bukan kita ni khalifah, tapi kita ni dah kenal, maka kita tahu dialah yang mengaturkan kehidupan kita ke depan sesaat ataupun bila-bila pun kita rasakan dia. Dan setelah itu kita diberi lagi kekuasaan. Kita nampak sekalian alam ini dipenuhi dengan kekuasaan Allah dan juga pentadbiran Allah. Baik yang hak, baik yang batil. Baik malaikat, baik iblis, semua kita nampak, sekali pandang kita tahu sekalian alam ni yang atur adalah Allah Subhanahu. Kita tak nampak lagi iblis tu ada kuasa, malaikat tu ada kuasa. Itu yang dikatakan dinding tauhid. Yang maknanya di situ tak ada lagi tempat untuk kita dah sampai dinding tauhid zat dah tu. Di situ nak kita bawa dalam kehidupan kita, nak jaga di situ. Supaya jangan lagi ada lagi keakuan-keakuan lain, was-was syak lagi, berbisik-bisik lagi tak ada. Jaga kualiti itu tadi. Itu kualiti yang maknanya daripada Allah. Seperti mana orang ceritakan bab keturunan dia, bangsawan, keturunan kaya, keturunan raja, keturunan apa pun dia, bagus. Tapi yang kita ni adalah keturunan yang paling bagus. Apa dia? Kita dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh cerita bab keturunan bangsawan, keturunan raja, keturunan raden, keturunan apa, Andi. Boleh cerita, bagus. Tapi tetap juga penghujung dia asalnya daripada Adam. Ataupun asalnya halus lagi daripada Nur Muhammad, rohnya tadi. Dan kita bukan saja daripada kena keturunan, kita dah tenggelam di dalam Nur Muhammad hingga hilang keakuan diri. Kita lah keturunan yang paling tinggi dari tak ada kita dah. Itu kena tahu matlamat yang paling tinggi adalah lebur ataupun dipanggil la ilaha illallah. Tak ada lah kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Kita nak duduk situ. Pakaian kita adalah pakaian tiada. Itu yang paling tinggi sekali. Kalau dia belajar tinggi, dia kata ada keakuan diri, itu bukan tinggi. Dia kalau yang tinggi, dia tak ada rasa keakuan diri dah. Tu kita lihat bagaimana Nabi Sulaiman, gelaran dia dah paling tinggi dah, makhluk bagi pada dia. Dia mentadbir sekalian timur dan barat, utara dan selatan kan. Nabi Sulaiman, kekayaan dia tu tadi. Semua tunduk dengan dia, Allah izinkan.
Tapi disebabkan tadi Allah nak berikan pelajaran, dia teringin nak bagi makan, dengan makhluk Allah. Allah Ta'ala kata tak mampu kau Sulaiman. Dia kata dia nak try. Allah Ta'ala kata boleh try, tapi engkau bagi makhluk aku yang di laut dah makan. Ikannya dulu. Jadi Nabi Sulaiman arahkan rakyat-rakyat dia yang ramai, siapkan di tepi pantai tu makanan sejauh 20 km lah. Panjang. 20 km makanan tepi pantai. Tak ada lagi orang buat kenduri besar-besaran macam Nabi Sulaiman. Tak ada. Tak ada lagi. Orang paling kaya di dunia siapa? Sharos siapa? Dia pun tak mampu nak buat bagi makan macam tu. Tapi Nabi Sulaiman buat sepanjang 20 km lebih. Bersusun kat tepi pantai tu makanan. Allah Ta'ala kata cukup. Dah cukup. Dah cukup. Dah teruk sangatlah rakyat dia hidangkan tadi. Okey, cukup Sulaiman. Allah pun arahkan ikan. Satu ikan aja. Ikan ni ikan besar. Sekali dia sedut 20 km tu makanan tepi pantai tu. Serup dia sedut 20 km lah makanan tu. Hilang. Dia pun kata dengan Nabi Sulaiman, ini hari aku dengar Allah kata engkau nak bagi aku makan Sulaiman. Sulaiman, ya, aku minta izin pada Allah. Selalunya bukan sekali ni, selalunya 3 kali. 3 kali yang macam kau hidang ni. Nabi Sulaiman dengar macam tu, terduduk Nabi Sulaiman. Kekayaan dia seluruh dunia ni pun, dia tak mampu nak bagi makan ikan tu seekor. Macam mana kita ni? Kalau kita kata kita hebat buat kebaikan, tak hebat macam Allah Ta'ala, Nabi Sulaiman. Allah lagi lah, Allah memang lah. Kita lihat tadi. Ni Nabi Sulaiman. Jadi kita lihat pelajaran ni, maknanya kita tahu bahawa kita pun hanya boleh mentajalikan, hanya boleh menzahirkan itu kehendak Allah. Kita tak mampu nak buat semua. Tapi Nabi Sulaiman kata, belum dia nak ucap, dia dah lembik dah Nabi Sulaiman. Dia dah menyerah diri kepada Allah dah. Macam ni cara kau bagi makan macam mana ya Allah, hari-hari. Ini pun ikan bagi tahu ni biasanya 3 kali satu hari. Ini baru 1 kali tercungap kita dah. Baru seekor ikan besar. Lepas tu lah ada lagi ikan lagi besar belakang ikan tu kata, Nabi Sulaiman, aku dengar Allah kata engkau nak bagi aku makan, mana? Lagi lembik Nabi Sulaiman dengar. Kita tengok macam mana Allah Ta'ala punya kekayaan. Allah Ta'ala punya rahmat. Dia bagi makan tadi. Ya Allah, hari-hari seluruh penduduk-penduduk seluruh di bumi, di langit semua Allah yang susun. Allah dah atur dah rezeki-rezeki tadi. Jadi tak susah bagi Allah. Jadi kita lihat sendirilah macam mana pun. Yang pentingnya bila kita buat sesuatu kebaikan, kita nak rasa. Kita berselawat, kita nak rasa selawat tu. Bukan banyak bilangan. Bukan saya cakap banyak bilangan tu tak penting. Tetapi kita perlu ingat, kalau kita buat banyak pun tak rasa. Rasa apa bila kita selawat? Contohlah lagi senang, kita istighfar, kita mohon ampun. Allah tak pandang banyak mana. Allah nak kita rasakan. Rasa tu sebab rasa tu daripada aku, sir. Aku nak kau rasa dulu baru kau istighfar. Rasa keinsafan istighfar. Rasa keserikan. Rasa kehadiran sesuatu kesalahan yang kau lakukan. Baru kau istighfar, kau berasa dalam istighfar. Itulah yang lebih Allah Ta'ala sukai. Daripada kau istighfar tanpa kau tahu apa salah bentuk-bentuk kesalahan tu tadi. Jadi tak mengalir air mata, tak ada kesadaran kita dalam beristighfar. Dan di hadapan siapa yang kita pohonkan keampunan tu, yang mana tidak ada seluruh yang di langit di bumi, siapa pun kita tak boleh harapkan untuk dapat mengampunkan dosa kita, melainkan harapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu hebatnya tadi bila kita buat sesuatu tu, rasa tu tadi. Kita nak menghidangkan, nak memberi makan kepada seseorang tu, bukan bentuk makanan banyak, tapi cara tu tadi kita hidangkan tadi, walaupun goreng pisang ataupun cekodok, tapi kita punya ikhlas, kita punya kesukaan, kita nak bagi orang makan tadi, kepuasan kita dengan Allah tu tadi, memberi, kerana sifat Allah tadi ihsan.
memberikan kebaikan, dan Allah menjanjikan kita bila ikhlas, kita memberi makan walaupun setengah biji korma, ikhlas kita rasa Allah yang suruh kita. Kita rasakan tu. Bukan kita rasakan banyak. Tak. Kita rasakan dia yang suruh tu yang manis. Itu rahsia di sebalik kita punya sesuatu yang kita lakukan. Solat tengah malam tadi, rasa yang dikejutkan kita tu tadi. Tapi kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah, kita akan bangun, malam ni aku buat, mulai buat ni, nanti besok rezeki aku banyak ni. Imbalan tu kita nampak, tak original. Tapi yang datang mula kita terjaga daripada tidur, kita ingat apa? Syoknya dengan Allah. Rasa tu yang mahal. Rasa tu yang mahal. Jadi kita makan sesuatu tu tadi, kita rasa masin. Jangan masin tu yang dicari. Tapi kita cari siapa yang menciptakan air garam, air laut. Siapa yang menciptakan masin. Kita jangan cari masin, kita cari rasa Allah tu. Walaupun rasa tu pahit, walaupun rasa tu manis atau lemak, kita jangan bergantung pada rasa. Bergantung pada siapa yang bagi rasa. Iaitu sirmin kuli, rasa dia. Kita rasa keindahannya hidup kita ni tadi. Hidup ni tadi rasa. Hidup ni adalah rasa. Kita rasakan yang hidup ni dia. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Jadi kita tak akan berbalah atas kekurangan apa pun. Kita tetap rasa syukur. Jadi hamba Allah yang sebenar. Sebab aku hidup, ya Allah. Hidup kenapa? Hidup aku dapat mengesahkan Engkau. Aku rasakan Engkau aja, Allah. Itu yang mahal. Rasa. Hidup ni adalah rasa kita dengan Allah. Bila kita kenal diri, rasa kita dengan Allah. Sentiasa kita rasa bahagia je. Tu. Sahabat-sahabat lagi banyak miskin. Ada 2 hari tak makan pun ada. Rasulullah 3 hari tak makan. Tapi rasa tu dengan Allah tu bahagia. Dia jaga diri dia tu. Adab-adab dia dengan Allah SWT. Dia tahu. Allah yang tahu kontrol diri kita. Allah tak akan sia-siakan kita. Dia yakin. Dan setiap apa sesuatu yang menimpa dia, sentiasa dia kata ini semua daripada Allah. Dia rasakan Allah. Kalau sakit yang menimpa dia, dia rasakan siapa yang menimpakan sakit tu, dia rasakan. Bukan sakit tu tadi, siapa yang jadi dia bahagia kat situ. Kerana sakit tu Allah yang bagi, kekasih dia yang bagi. Bila dia bagi kekasih yang bagi, tentu ada ihsan, kebaikan yang ke depan. Di sebalik tu tadi ada rahmat ataupun ada hikmah di sebalik tu. Dia yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beginilah kehidupan kita. Kita kena olahkan. Kalau kita dah tak kenal diri, tak kenal Allah, payahlah kita nak olahkan kehidupan kita dengan Allah. Kita nak tunggu mati baru kita nak jumpa Allah. Di sini kita rasakan hidup tu Allah lah. Hidup tu kita bukan hidup kita. Tapi kita susah nak tukar sebab tak mengaji kenal diri, kenal Allah. Kita syok sendiri, kita rasa kita dah kenal diri, kenal Allah. Duduklah, dengarlah betul-betul. Buka Al-Fatihah tu, makna Al-Fatihah tu buka Ustaz. Fatihah buka. Baca Fatihah tapi tak buka dulu awal-awal. Buka. Khazanah yang Allah nak tunjuk, nak mengesahkan dia. Dia semua cerita dia. Bukan cerita kita. Tak ada cerita kita pun. Cerita dia semua. Iblis pun bawa cerita dia. Malaikat bawa cerita dia. Semua cerita esa dia. Nak esahkan dia cerita tu semua. Cuma kita tak faham. Kita dah dimomok-momokkan banyak. Dengan upah-upah ni, dengan ganjaran-ganjaran ni. Sampai kita lupa yang nak bagi ganjaran tu siapa? Yang punya syurga nikmat tu siapa punya? Yang kau pergi terus melulu kat syurga tu tadi, kau ingat kau boleh masuk ke? Dia ada pemilik dia. Allah jadikan tu tadi untuk kau tahu siapa pemilik dia. Jangan melulu, bukan saya cakap surga neraka, tak ada. Pemilik dia tu yang dulu kita kena faham, kenal. Bila kita dah kenal, senanglah. Watahuli jannati, Allah Ta'ala kata. Kalau kau dah kenal aku reda dengan kau pun reda dengan aku reda dengan kau. Engkau lah orang-orang yang ahli ibadah yang betul-betul, ikhlas. Fatahuli fi ibadi, watahuli jannati, masuklah mana-mana surga nak. Allah yang suruh. Tapi kalau engkau duduk depan syurga, engkau berzikir pun 60 tahun, 1000 tahun beribadah pun, tapi kalau pemilik dia tak bukakan kunci kat engkau, memang kau duduk luar je lah. Jadi rasakan sekarang kenikmatan syurga tu adalah bila engkau merasakan Allah.
Maknanya kau di dunia lagi dah merasakan kenikmatan yang sebenar. Apa kenikmatan sebenar? Iaitu merasakan asyik dengan Allah, rindu dengan Allah. Itu menunjukkan kau di dunia lagi kau dah dapat syurga, lebih pada syurga. Sebab kau dah berdampingan, berasakan berkehidupan dengan pemilik syurga. Itu yang Rasulullah SAW, Allah SWT sendiri suruh sampaikan. Cerita ni yang sebenar, yang original. Jangan ambil yang lain dulu. Bila kita ambil yang lain dulu, susah kita nak patah balik kat sini. Was-was akan datang, syak akan datang, fitnah akan datang, macam-macam kau cakap orang-orang yang begini. Engkau kata orang begini sesat pula dah. Ilmu baru pula. Padahal inilah ilmu yang mula-mula Allah nak suruh kita, ingin aku dikenali. Maka aku nyatakan surga neraka supaya kau kenal itu semua, supaya kau kenal aku, bukan duduk di situ dulu. Akunya tadi akan membagikan nikmat. Kalau aku tak jadikan syurga tu nikmat, engkau tak tahu nikmat syurga tu macam mana. Kalau aku tak jadikan azab neraka, engkau tidak akan tahu sakitnya, azabnya. Jadi engkau kena tahu azab tu tadi bukan azab, tetapi azab tu engkau lupa, engkau tak kenal Tuhan, kau itulah azab. Itu nak dibagi faham Allah Ta'ala. Dinyatakan sesuatu tu untuk kita kenal dia. Macam-macam amsala linnas. Allah jadikan perumpamaan untuk manusia. Tapi manusia dia fikir benda tu habis-habis itu. Dia tak nampak pemilik tu. Kalau air kita nampak, siapa jadikan air tu? Allah dah. Allah jadikan air ni, teh pun Allah jadikan. Taruh gula stevia sikit. Mangkuk gelas ni Allah tak ada satu barang pun yang bukan daripada Allah. Kita pula kudrat dia yang gerakkan, dia kan rasa minum air teh, dia orang ni nak hidangkan kita. Semua Allah pun susun semua, tak ada satu pun makhluk ada buat campur tangan sikit pun. Barulah dinamakan kita kenal betul-betul Allah. Semua tu bina, tak punya apa-apa kudrat iradat, semua hak Allah disuruh. Rasalah teh tadi daripada Allah Ta'ala. Rasalah air ni daripada Allah. Rasalah gelas ni daripada kaca ni daripada bancuan-bancuan yang telah aku nyatakan. Semua dah kita nampak, dah tak ada lain. Sebab apa pun semua sekalian alam, cuba kita ceritakan, ada ke daripada makhluk? Tak ada. Makhluk dia kata aku cipta kereta Honda, aku cipta Proton, aku cipta. Makhluk kata dia cipta, bukan ciptakan. Engkau hanya menyantum-nyantumkan barang yang Allah jadikan. Dan engkau cantum-cantumkan barang itu daripada ilmu Allah. Ilham daripada Allah. Kau dah mengaku engkau pula yang ciptakan Honda. Tu orang kafir memang gitulah. Orang yang tak kenal diri, tak kenal Allah, kita dekati. Memang gitulah, jahil teruslah kita. Patutnya kita kena faham. Apa pun Allah, semua Allah. Satelit ke apa, semua sebenarnya Allah yang bagi manusia tu. Itu semua percikkan ilmu-ilmu Allah. Sedangkan Allah tak memerlukan satelit tu. Tapi Allah jadikan tu untuk kegunaan manusia. Tapi kau tak nampak Allah tu yang segala-galanya Allah lah. Nak gantungkan satelit tu ke atas pun Allah juga bagi ilmu tu. Besi boleh tergantung atas apa kan? Satelit tu. Tu tadi. Itu yang kita nak kena faham ya. Dalam kehidupan ni, kenallah Allah, kenallah diri. Tak ada jalan lain lah. Kalau tidak, mabuk kita dengan dunia ni, mabuk dengan upah, mabuk dengan apa, kita lebih cinta pada Allah, bukan cinta betul-betul demi wajah Allah. Tapi kita cinta pada Allah sebab Allah bagi sesuatu pada kita, dan apa yang kita nak Allah bagi, itu kita rasa cinta. Tak, itu batil. Itu cinta palsu. Cinta yang betul-betul demi wajah Allah. Kita sebut nama Allah, bergetar hati kita, rindu pada Allah, takut pada Allah. Rasa bahagia aja dengan Allah. Yang lain tak dapat pun tak apa. Yang penting kita dengan Allah jangan berpisah. Itu betul-betul asliah. Kita tak berpaling lagi pada yang lain. Kita betul-betul nakkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh lagi lah kita nak apa, nak tolak dah. Kita betul-betul. Sebab apa? Siapa jadikan kita kalau kita nak melawan dengan Allah Taala? Siapa kita? Dia bagi kita hidup, dia bagi kita ilmu, dia bagi kita kudrat, kita nak lawan dengan dia. Kudrat tu dia punya. Kudrat dia punya, kita gunakan tu. Duit dia punya, apa, harta dia punya, kita gunakan, kita rasa kita pula untuk deraka pada dia. Kita nak kedekut, kita nak simpan duit kita, nak ke mana? Kita nak simpan kita punya harta, nak ke mana? Nak kumpul, jadi penyakit.
Penyakit apa? Penyakit bakhil. Lagi kaya, lagi bakhil. Lagi kaya, lagi bakhil. Kita kalau makin dekat dengan Allah, bagi kita kaya, lagi kita nak keluarkan. Macam kolam air Zam-Zam ni. Lagi kita nak bagi-bagi. Sebab dia bagi nanti kan, lagi banyak dia datang. Lagi kita bagi, lagi banyak dah datang. Tu tadi. Ini lagi kaya, lagi bakhil, lagi kedekut lagi. Kalau untuk karaoke, kalau untuk main golf, untuk apa semua, untuk sia-sia, senang keluar duit. Kita buat makan-makan untuk ni kita suka-suka, lalai-lalai. Boleh dia keluarkan duit, tapi untuk ibadah, nak buat maulud Nabi, nak buat zikrullah, majlis, jemput ceramah ustaz yang bagus-bagus, kedekut nak keluar duit. Orang miskin boleh keluar RM5, dia boleh keluar RM1 dia. Padahal dia jutawan. Sebab penyakit bakhil dah masuk dalam, minta jauhlah kita. Tu tadi. Kita kena ada rasa tu tadi. Bagi tu tadi, rasa tu Allah yang bagi. Kita rasa nak bagi tu yang mahal tu. Yang rasa manis itu dengan Allah. Dekatnya kita betul-betul dengan Allah. Sebab dia yang suruh kita bagi, kita rasakan jelas. Dia yang bagi, bukan kita. Bukan kita nak imbalan, berapa ya Allah? RM10, 100 kau nak bagi ya Allah. Dia tak ada berdialog gitu dah. Dia dah berdialog asyik dengan Allah dah. Allah. Semua ni bahagian Allah, bukan aku punya pun. Semua diri aku, ujung rambut, ujung kaki, kata Nabi Ayub, dan semua harta benda aku, semua engkau punya ya Allah. Kau nak ambil lah ya Allah. Engkau punya pun aku tak boleh tikaikan apa-apa benda. Kau nak ambil gigi, nak ambil mata, nak ambil apa, nak ambil darah, nak ambil tulang, nak ambil kereta aku, nak ambil semua rumah aku, semua engkau punya ya Allah, kata Nabi Ayub. Orang-orang pun dekat-dekat dengan aku, semua engkau punya ya Allah, semua engkau yang ngurus, ambil. Tapi hati aku cinta, hati aku rindu dengan kau ya Allah, jangan kau ambil lah ya Allah. Mustahaknya benda tu, kita tak faham. Kita ambil lain yang lebih mustahak. Allah tu tak tahu kita letak ke berapa entah. Tobatlah, tobat menyesal lah. Menyesal kita. Menyesal tak guna nanti. Ubahlah diri kita, peluang yang ada ni. Peluk betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga lebur kita peluk betul-betul sebab Allah terlalu sayang dengan kita. Ya, bahagia kita dengan Allah, bukan bahagia kita dengan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sampai situ dulu. Kita minta pencerahan daripada Al-Fadil Ustaz Auza'i dan juga Syekh Latif. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزهرنا ومولانا محمد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث يا فتاح يا عليم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz. Sidang hadirin dan hadirat, juga para santri, anak-anak dirahmati Allah. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini, Allah menimpahkan rahmat, maghfirah, ma'rifah ke dalam dada kita, ke dalam hati kita. Allah membuang segala hijab, menghilangkan segala yang kelam daripada hati kita. Kerana hati itulah yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yamun la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Allah pandang hati.
Pepatah Melayu, rambut sama hitam, hidung sama 2 lubang, tangan 2, kaki 2, sama semua rupa. Tetapi di sisi Allah, yang dipandang dia hati. Kerana hati itu adalah satu yang diciptakan oleh Allah, dikurniakan kepada kita untuk musyahadah. Apa maksud musyahadah? Musyahadah ni ialah rukun Islam yang pertama, iaitu penyaksian. Apa yang kita nak saksikan? Apa lagi kalau bukan Allah Subhanahu Wa Taala? Cakap mudah, tetapi ulama dah susun ilmu ini beribu tahun, sehingga kitab-kitab yang digubah sudah berpuluh-puluh ribu, sudah penuh kutubkhanah ilmu berkenaan dengan tauhid dan akidah. Jadi kalau kita nak baca semua memang susah. Namun dalam kaedah fiqh ada sebut, kalau benda tu susah, dia jadi mudah balik. Dalam kaedah fiqh, legal maxim ada sebut, kalau sesuatu tu susah, dia jadi mudah balik. Dalam fiqh pun ada. Dalam fiqh ada. Apa ya benda yang susah jadi mudah? Contohnya solat lah. Bila ada masyaqqah, musafir yang jauh, benda yang 8 rakaat jadi 4 rakaat. Benda yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. 2 rakaat boleh digabung pula. Jamak qasar jadi 4 rakaat. Zuhur bercantum dengan asar. Begitulah dia betapa mudahnya Islam. Susah juga. Tak boleh nak solat, hanya boleh terbaring saja. Solat dengan mata, solat dengan hati, kena solat juga. Tak boleh kena air. Tak boleh kena air. Dengan habuk. Islam itu mudah. Bukan bermaksud Islam itu dimudahkan. Mudah dan dimudahkan lain. Islam itu sememangnya mudah. Kerana ada dalil, ada nas dia. Ad-dinu yusra. Islam itu mudah. Jadi siapa kata nak kenal Allah ni kena jadi ustaz dulu? Siapa kata nak kenal Allah kena belajar sifat 20 dulu? Siapa kata nak kenal Allah kena khatam umur barohin dulu? Tidak. Makcik cleaner tepi jalan pun boleh kenal Allah. Pemotong pokok boleh kenal Allah. Ahli besi, macam kita punya Iron Man, Bampin kita, boleh kenal Allah. Walaupun dia hidup dia 24 jam hanya bergelumang dengan besi. Boleh kenal Allah. Bahkan boleh jadi wali-wali Allah. Wali min awliyaillah. Itu indahnya Islam. Mudahnya Islam. Kitab-kitab yang banyak-banyak. Bukannya di sini memaksudkan meremehkan kitab-kitab yang banyak yang susah untuk dibaca ni. Tidaklah pula. Siapa yang sedang mengaji, sila boleh teruskan. Belajarlah. Sampai ke Mesir pun tak apa. Sampai ke Jordan pun tak apa. Sampai ke Mekah, Arab Saudi, Maghribi, Maroko, Yaman, China, Hindustan pun tak apa. Mengajilah. Tetapi semua itu adalah perihal alif sampai ya. Semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu adalah mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, Islam ini untuk semua. Subhanallah, rahmatan lil alamin. Islam ni bahkan bukan sahaja untuk umat Islam, tetapi juga untuk orang yang belum Islam. Masya Allah. Kasih sayang yang Allah berikan kepada manusia ni menyeluruh, walaupun dia enggan masuk Islam. Salah satu kecantikan Islam yang saya nak bawa di sini ialah ada satu sepotong hadis. Tolonglah orang yang dizalimi dan tolong orang yang zalim. Apa maksud tolong orang yang zalim? Macam mana pula nak tolong orang yang zalim? Bila ditafsirkan hadis ni, contoh yang paling praktikal yang kita boleh bawakan ialah
Minta maaf ya. Ni isu semasa sikit lah. Pilihan raya pun nak dekat. Kalau ada calon bukan Islam jadi calon, kita tolong orang yang zalim dengan cara tidak undi calon bukan Islam tu. Tak boleh. Apa yang saya belajar dulu dalam kitab, dalam silibus Universiti Al-Azhar, ada sebut orang yang belum Islam tidak boleh diangkat menjadi awliya. Tidak boleh diangkat menjadi awliya. Wali ada depan mata tak nak angkat, boleh angkat kafir pula. La haula wala quwata illa billah. Wali ada depan mata, datang rumah kita, datang kampung kita, datang negeri kita, tak nak diangkat pula. Wali jauh datang pada maghribi nak buat maulid, boleh cancelkan pula majlis-majlis dia tanpa ada sebarang hujah yang kukuh. Hanya dengar-dengar kabar-kabar angin je. Daripada tu media sosial pula tu. Siapa yang tulis pun kita tak tahu. Entahkah penulis dia majhul, menceritakan keburukan ulama yang datang nak ziarah mahabbah, nak buat maulid bersama dengan rakyat Malaysia. Padahal 1 Rabiul Awal sehingga 12 Rabiul Awal adalah tarikh yang mahal bagi setiap orang yang muhibbin. Lebih baik dia berada di negara dia, dekat Maghribi ke, Yaman ke, mana ke, meraihkan maulid. Tapi dia berkorban, dia datang ke Malaysia, jauh daripada Maghribi, untuk ziarah kita, untuk meraihkan maulid bersama rakyat Malaysia. Tiba-tiba kita termakan hasutan oleh satu orang penulis yang tidak tahu siapa, daripada Indonesia penulis tu. Kita percaya pula tu. La ilaha illallah. Yang Allah dah tunjuk wajah dia yang viral tu. Bila tengok wajah dia, Allah teringat bagaimana ya kehandsoman Nabi Muhammad. Allahumma salli. Allah, anak cucu Nabi macam ini handsome. Macam mana ya handsomenya Nabi Yusuf? Allah. Padanlah ada Zulaikha and the gang pergi kupas tangan sendiri kerana melihat handsomenya Nabi Yusuf. Walaupun begitu handsomenya Nabi Muhammad ni lebih lagi pada handsome Nabi Yusuf. Cuma karamah dan ismah Nabi Muhammad ni, Allah tutup nafsu, Allah bungkus nafsu perempuan tu daripada membuat-buat nafsu gairah syahwat tu, tak ada. Bila melihat wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi Yusuf punya handsome tu Allah tak tutup rasa membuat-buat syahwat wanita tu kepada Nabi Yusuf. Agaknya bulu mata yang lentik, alis yang begitu menawan, rambut yang ikal mayang, mengingatkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, akhlaknya yang mulia, ucapan-ucapannya dan penampilannya yang sederhana membuatkan kita mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah tahanlah bala daripada negara kita ni, kerana kita telah menyekat para ulama, awliya wa ahlul bait ini daripada beraksi di bumi ini. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Biarlah orang lain semuanya membatalkan majlis, tapi zawiyah tu ayah ini insya-Allah kita jemput. Kita nak jemput beliau. Marilah bertandang. Kalau sudi, kita pun segan juga. Zawiyah tu ayah ni bukan ramai orang kan. Jadi tapi kalau lalu kan, memang kita jemput. Memang saya jemputlah para habaib, para ulama semua untuk memeriahkan, bukan rumah saya pun, rumah Allah yarham dan Allah yarhamah ibu dan ayah saya. Mudah-mudahan pahalanya bertali arus, tidak putus, masuk ke dalam kubur makam ayah-ayah kita, ibu-ibu kita keseluruhan yang hadir dalam majlis ini. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibul fuqara ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim, ila siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya, inayahnya, rahmatnya, kasih sayangnya, berbahagialah kita pada pagi yang mulia ini, di hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari.
dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama kita menceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, tidak lain menghala tuju kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, menafikan keakuan diri kita. Itu yang sebenarnya. Jadi pagi tadi saya ada buat talk sikit keluarga saya bersama-sama untuk memperingati balik apa benda yang dalam diri kita ni, untuk sama-sama kita bawa dalam kehidupan harian kita. Kadang-kadang kita sentiasa lupa kan. Saya lah lupa. Jadi saya lupa, tahu Allah tak ingatkan untuk menyampaikan. Jadi saya, itu pentingnya penyampaian ya, penyampaian bagi jemaah-jemaah yang mana-mana tu. Pentingnya talk ni, kita nak berkongsi untuk pencerahan. Saya nak cerita diri saya pun sendiri pun tak tahu apa benda nak cakap hari ni kan, pagi ni. Jadi itu sebenarnya kita nak original yang Ustaz ajar kita, original lah kita ambil. Jangan kita nak ambil yang kita susun, biar Allah tak susun. Walaupun kita ambil daripada Al-Quran, tapi itu gerak daripada Allah Ta'ala untuk melihat apa-apa ayat yang Allah Ta'ala gerakkan, itu semua daripada Allah. Jadi saya berkata bahawasanya biarlah kita ni mengaku bahawa kita ni salah. Salah. Kalau kita nak mengaji benda ni, kenal diri, kenal Allah, memang akan banyak salah. Termasuk orang yang dengar, termasuk orang yang komen semalam dan sebelum-sebelumnya, dia nampak tak salah. Jangan nampak salah orang lain, jangan nampak salah penyampai, tapi nampak salah diri tu. Diri saya nak ingatkan. Diri tu. Yang nampak ni, yang komen yang berkaitan tu, saya bukan salahkan tuan, tapi tengok diri tu. Tengok diri tu. Memang kita mengaji benda ni memang akan nampak salah. Kita ni bukan kita cakap kita ni betul. Kita nak sama-sama berkongsi. Ustaz menyampaikan sesuatu perkara ni adalah untuk kita mengajakkan kepada mengesakan Allah. Bukan nak anggap kita ni betul. Tak. Tuan-tuan jangan salah anggap. Saya tujukan kepada siapa yang memberi komen. Saya sambil-sambil lah sebenarnya. Sambil-sambil. Jadi tuan tu dah bagus, dah dengar. Tapi dengar sampai habis. Tuan dengar separuh tu saya tahu. Saya tahu. Saya perakam, saya tahu. Jadi tuan dengar separuh, tuan dengar sampai habis, dan tuan dengar ulang-ulang, insya-Allah akan dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ajar kepada anak saya sendiri. Tuan boleh tengok dengar apa saya cakap. Saya ajar anak saya sendiri, apa yang ada salah dalam diri ni, biar kita mengaku. Contoh bapak kita bagi orang kata apa, nasihat, memang salah dia. Contohlah saya cakap salah. Tapi biar dalam diri kita yang dengar ni mengaku. Memang betul pun. Kita mengaji benda ni akan nampak salah. Memang kita banyak salah dengan Allah. Salah apa sebenarnya yang paling besar? Mengaku ada keakuan diri kita. Kita rasa kita hebat, kita rasa kita bagus, kita rasa kita ni, macam saya kata tadi, angkat gelas pun kita tak rasa Allah Ta'ala yang ni. Nak makan pun tak rasa suapan Allah. Nampak? Kita tak berkehidupan dengan Allah. Kita rasa kita buat benda tu, keluarga kita dah buat. Tapi ada yang kita terlupa sebenarnya. Jadi kita nak refresh balik. Saya pun sama juga. Bila saya menyampai, saya akan dapat olahan daripada Allah Ta'ala. Bukan saya sendiri pun takut. Kan? Apa yang saya cakap ni, saya sendiri pun takut. Yang kita rasa kita nak bangga diri. Itu nak buat apa nak bangga diri? Wala yazidu zalimina illa khasara. Ayat tu pun dah menyatakan bahawa kalau kita buat sesuatu ada keakuan diri, kan, maka Al-Quran tidak menjadi apa-apa pun. Tak jadi apa-apa pun. Kita nak buat apa, buat lah. Tapi tak jadi apa-apa pun tak nak beritahu. Wala yazidu zalimina illa khasara. Zalim tu ada keakuan diri. Ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sampaikan kepada para sahabat, wali-wali Allah. Kita nampak hari itu diceritakan tentang penyampai Islam di Kedah, kan, siapa nama Syekh tu. Banyak kebesaran Allah yang kita nampak di situ. Disebabkan apa? Dia kenal diri, kenal Allah. Dia tak rasai diri dia, bukan. Kalau dia rasa diri dia, maknanya dia macam Firaun. Jadi dia tak merasai dirinya. Dia tu bahaya. Keakuan diri ni bahaya. Ketua segala kebatilan. Bahaya. Jadi bukan kita nak buang diri kita, nafikan diri kita ni, besok kita tak nafikan lagi, tak. Benda tu datang lagi, keakuan diri masih datang lagi. Hari-hari dia datang. Setiap saat, macam tombak Ustaz cakap dulu kan. Tombak yang sebab tu kita nak perang. Perang, nafikan. La ilaha illallah, la ilaha. Ucap kalimah la ilaha illallah tu dengan dalaman sekali. Kan? Nafi, la tu nafi. Nafi sebut la je tak ada.
Macam itu maksudnya. Kita akan dapat olahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberkesanan kita sentiasa melazimkan sesuatu ni, melazimkan sesuatu ni maknanya latihlah diri kita, latih. Biasakan. Kalau kita tak pernah buatlah. Saya nak cakap macam mana dah, rasa yang Ustaz cakap tadi, rasa Allah Taala bagi rasa. Kita dah rasa, kita nak share ni. Dah rasa sedap. Wa amma bini kita dah dapat nikmat. Terus kita nak sampaikan hadis tadi tu. Binikmati rabbika fahaddith. Nikmat bersama dengan Allah tadi tu, kan, bercinta dengan Allah Taala. Bercintalah dengan Allah Taala. Dinafikan akan diri, dapat kesucian. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al min ladunka sultanan nasira. Kan, kita doa kita dapat yang benar, masuk yang benar, keluar pun yang benar. Pasti. Bila benar tu maknanya hak je, tak ada diri tu tak ada. Pasti sultanan nasira, Allah Taala bagi penolong dia. Penolong tu termasuk olahan macam ni. Kehidupan kita macam ni dan sebagainya, insya-Allah. Sama-sama kita amaliahkan dalam kehidupan harian kita. Apa yang kita dengar ni kita sampaikan dan kita buat dalam kehidupan harian ni. Tak rugi pun. Kita dapat nikmat tu. Nafi je dapat nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat apa tu? Berkehidupan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ucap oleh saudara kita, teman kita, sahabat kita. Itu semua daripada khatir Rabbani, daripada kalimat-kalimat kudus, daripada kalimat-kalimat Rabbi, yang tak lain nak ngajak kita sama-sama mengesakan Allah, menombor satukan ilahun wahid. Dan seperti mana Allah sentiasa mengesakan dirinya cukup sempurna, insya-Allah. Dan saya nak bagi tahu sikit bahawasanya apa pun dalam hidup kita ni, kita perlu ada yang komen kita, baru kita terasa masa kita berkedudukan dalam keadaan ketiadaan. Bukan sesuatu komen daripada baik ataupun buruk, komen daripada sesiapa pun, itu tidak berganjaklah kita ni. Maknanya tetap juga kita terus mengesakan Allah. Sebab itu semua pun usik-usik, gurau-gurau daripada Allah juga. Komen-komen tu, baik yang baik, baik yang buruk. Jadi kita kena terima kedua-dua tu. Itu pasal saya ajar kepada teman-teman kita, saudara kita, semua pendengar-pendengar YouTube, saya nak bagi tahu, apa pun komen-komen, apa pun yang baik atau buruk, jangan baca lagi senang. Sebab sama je bagi kita. Dia komen baik ke buruk ke, sama bagi saya. Sebab bukan ada menjatuhkan saya lagi kalau dia komen pun, yang tak elok. Yang baik pun bukan boleh menaikkan saya pun. Sebab kita memang sentiasa rasa tidak ada keakuan diri. Yang dipuji pun Allah. Jadi lebih baiklah jangan pandang komen dia kata gini ke 1000 kali, dia kata gini ke 1000 kali, tak usah tengok, tak usah baca, sama je bagi kita. Sebab kita terus mengesakan Allah juga. Jadi itu yang perlu kita nampak. Itu semua daripada Allah. Tetap juga dia, Allah nak usik kita, nak tengok hati kita. Terus tak kita mengesakan Allah. Untuk nak kita berbuat ni atas komen orang ke, atau kita buat ni entah untuk orang puji kita ke, atau kita buat ni kita tak bagi orang komen tak elok kita ke, tak. Itu tak penting. Yang pentingnya kita terus mengesakan Allah. Tak usah pandang lagi kiri kanan tu semua dah. Kita meliputi semua tu atas hak mengesakan Allah Subhanahu Taala. Itulah skill-skill tu yang perlu kita pakai supaya hidup kita tak ada lagi berhalangan. Rasulullah tu lebih teruk diuji pun, lebih teruk dia komen, orang kata. Bukan komen lagi, dah sampai dah tahapan nak bunuh Nabi, dapat upah siapa dapat bunuh Nabi. Tu tadi ya. Jadi kita belum sampai gitu lagi, tapi Rasulullah boleh olahkan. Dia tak sampai lagi waktu aku mati, tak mati ya. Kalau dah sampai mati pun tak payah siapa-siapa nak, memang dah mati kan. Jadi itu dia duduk, itu dia olahkan supaya dia bahagia sentiasa, tak ada halangan. Yang jadi halangan bila kita ada keakuan diri atau kita lupa mengesakan dia seperti mana dia mengesakan.
Saya rasa cukup sampai itu dulu. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasihlah banyak-banyak siapa yang komen tadi. Komenlah banyak-banyak. Sebab komen tu baik buruk tu semua tetap sama juga. Kita ni ahli-ahli Allah. Pendengar-pendengar YouTube yang selalu dengar. Semuanya ahli-ahli Allah. Bukan semua orang yang dapat lintasan kerohanian. Rasa keasyikan dengan Allah yang nak dengar YouTube kita. Tapi bagi orang yang ahli Allah, pasti dia akan kerinduan nak mendengar cerita-cerita tentang mengesahkan Allah. Skill-skill untuk dalam kehidupan kita 24 jam. Untuk selalu berkasih sayang, berasyik-asyik dengan Allah dalam kehidupan. Alhamdulillah. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas kekurangan, kesilapan dalam menyampaikan ada keakuan diri. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi.